Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Baru-baru ini kita digemparkan dengan serangan di Balai Polis Ulu Tiram di Johor yang telah menyebabkan kematian. Kita ingin ucapkan takziah kepada hero negara yang telah terkorban semasa berkhidmat kemarin. Saudara-saudara sekalian, kita digemparkan sekali lagi. Laporan sebuah lagi balai polis diserang. Tapi kali ini di Balai Polis Datu Keramat. Laporan ini kata lelaki ditahan cuba rampas senjata di Balai Polis Datu Keramat tersebut. Dipetik daripada FMT. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen mendoakan supaya keselamatan para penguatkuasa di negara ini terjamin dan dilindungi oleh Tuhan, terutamanya ketika mereka sedang berkhidmat di mana-mana kawasan, sama ada di balai polis, sama ada di mana-mana juga penguatkuasaan seperti Kastam, PDRM, SPRM, dan banyak lagi lah. Mereka berdoa supaya keselamatan mereka terjamin. Ada juga yang mengusulkan supaya kawasan-kawasan yang kritikal itu ditingkatkan keselamatannya dengan lebih ketat lagi urusan kemasukannya. CCTV dipasang di mana-mana kawasan yang berhampiran dengan balai polis, kata mereka lagi. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan ini, suspek yang dipercayai mabuk dilaporkan cuba menyerang seorang anggota polis dan merampas submachine gun jenis HK MP5 di Balai Polis Datu Keramat di Georgetown. Polis menahan seorang lelaki yang dipercayai cuba menyerang dan merampas senjata seorang anggota di Balai Polis Datu Keramat di Georgetown, Pulau Pinang pada awal pagi tadi. Ketua Polis Pulau Pinang, Hamzah Ahmad, berkata dalam kejadian kira-kira jam 4 pagi itu, seorang anggota polis yang bertugas dihampiri suspek yang menunggang motosikal. Katanya, lelaki warga tempatan berusia 35 tahun yang dipercayai bawah pengaruh alkohol mengarahkan anggota polis membuka pagar sambil mengeluarkan kata-kata kesat. Anggota polis itu memberi amaran dan menasihati lelaki tersebut agar beredar, namun suspek enggan sebelum menghampiri anggota polis berkenan dan cuba merampas senjata HK M5 yang disandangnya tetapi berjaya dihalang. Suspek kemudiannya mengambil topi keledar dan menyerang anggota polis bertugas sehingga berlaku pergelutan semasa proses tangkapan, katanya dalam satu kenyataan. Katanya siasatan awal mendapati suspek mempunyai 2 rekod lampau berkaitan dengan jenayah dan 2 rekod berkaitan dada. Ujian awal saringan air kencing mendapati suspek negatif dada. Suspek juga direman selama 4 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 353 dan 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 90 Akta Polis 1967. Insiden tersebut adalah kejadian kedua membabitkan balai polis selepas 3 maut termasuk 2 anggota polis selepas seorang lelaki menyerang Balai Polis Ulu Tiram, Johor. Dalam kejadian tersebut, pada jam 2.45 pagi Jumaat, 2 anggota polis, Ahmad Azhar Fahmi Azhar, 22 tahun, dan Muhammad Syafiq Ahmad Said, 24 tahun, maut diserang lelaki bersenjatakan parang. Manakala seorang lagi anggota pasukan keselamatan itu, Muhammad Hasif Roslan, cedera ditembak. Suspek kejadian itu yang berusia 21 tahun juga mati ditembak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa kita sama-sama berdoa untuk keselamatan anggota keselamatan di negara kita. Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Bantu saya, tinggalkan komen Anda, dan bantu juga untuk menekan butang subscribe bagi mengembangkan channel ini. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera. Laporan kali ini, laporan paling luar biasa. Saya tak pernah jumpa laporan seperti ini, tapi kali ini kata penganalisis.
PAS mungkin hilang sokongan pengundi jika terus bersama bersatu. Makna kata, kalau difikirkan sebaik-baiknya, mungkin ada peluang PAS akan bercerai berpisah dengan bersatu. Ataupun PAS akan keluar daripada Perikatan Nasional. Peringatan daripada penganalisis ini cukup baik, cukup hebat dan jelas untuk PAS. Kalau PAS terus berdiam diri, kalau PAS tidak ambil berat apa yang disampaikan oleh para penganalisis politik ini, besar kemungkinan mereka akan menerima akibatnya dan natijah yang buruk. PAS mungkin hilang sokongan pengundi jika terus bersama bersatu. Itu kata penganalisis. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, masalah dalaman bersatu memberi kesan negatif kepada PAS. Ini adalah yang paling penting diambil kira oleh PAS. PAS menjadi parti dominan dalam Perikatan Nasional kerana menguasai 43 kerusi parlimen dan 4 negeri di utara, jauh meninggalkan parti Bersatu. Kerjasama berterusan PAS dengan Bersatu mungkin menyebabkan parti Islam itu hilang sokongan pengundi, kata dua penganalisis politik. Azmi Hasan dari Akademi Nusantara berkata, masalah dalaman Bersatu akan memberi kesan negatif kepada PAS. Bersatu dilihat sangat lemah, bukan saja dalam kalangan pengundi bukan Melayu, tetapi juga pengundi Melayu. Beliau berkata 6 ahli parlimen dan seorang adun Bersatu mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim, bukan disebabkan isu peruntukan atau Bersatu terus bersama PAS, tetapi kerana isu kepimpinan dalam parti. Ini rahsia yang tak pernah kita tahu. Ini pendedahan yang paling kita tak pernah tahu. Menurutnya lagi, Bersatu bergantung kepada sokongan daripada PAS dan bukan sebaliknya. Makna kata, PAS tidak bergantung dengan Bersatu. Ada Bersatu, PAS sama juga. Tak ada Bersatu pun PAS sama juga. Maknanya, Bersatu tidak membawa apa-apa nilai tambah kepada PAS. Ya, kata beliau, PAS sangat retorik. Tetapi dengan retorik mereka, mereka boleh dapat banyak sokongan orang Melayu. Mereka menguasai 4 negeri sekarang, di mana orang Melayu membentuk majoriti. PAS kini menguasai Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Pada PRU15, PAS memenangi 43 kerusi parlimen berbanding Bersatu yang hanya menang 31 kerusi. Kamis lalu, adun Bersatu Abdul Rashid Ashari dilaporkan berkata sokongan kepada partinya akan terus berkurangan jika ia kekal sebagai sekutu PAS. Awal Mac lalu, adun Selat Kelang mengisytiharkan sokongan kepada Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari selepas 6 ahli parlimen Bersatu menyokong kepimpinan Anwar tanpa meninggalkan parti. Sementara itu, Ahmad Fauzi daripada University Science Malaysia berkata, Bersatu patut menyalahkan diri, bukannya PAS atau kemerosotan atas kemerosotan sokongannya. Jika Bersatu terus hilang sokongan, ia berpunca daripada kelemahan mereka sendiri yang menggugat kredibiliti mereka di mata orang Melayu. Mereka tidak patut menyalahkan PAS kerana parti itu sudah menyerahkan kepimpinan Perikatan Nasional kepada Bersatu, walaupun mempunyai lebih banyak kerusi parlimen. Beliau berkata Bersatu berada di kawasan atau di bawah PAS dalam Perikatan Nasional disebabkan jumlah kerusi parlimen dikuasainya. Ramai ahli politik Bersatu, walaupun bukan semua, masih membawa DNA UMNO menyebabkan mereka sukar menerima jawatan bukan dominan dalam gabungan. Bersatu yang merupakan parti serpihan UMNO ditubuhkan pada tahun 2016 dengan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusinya, Hamzah Zainuddin dan 5 lagi bekas pemimpin UMNO menyertai parti itu selepas PRU14 pada tahun 2018. Jadi saudara-saudara sekalian, apakah pendapat anda? Patutkah PAS keluar daripada parti Bersatu lalu menyertai kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim? Ataukah mereka
tidak akan mengendahkan apa yang disebut oleh para penganalisis ini, yaitu mereka sanggup berdepan risiko mungkin hilang sokongan pengundi jika terus bersama bersatu. Tulis komen Anda dan mohon tolong tekan butang subscribe membantu saya mengembangkan channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.